sejahtera kepada rekan-rekan yang sedang menonton video ini. Dalam video ini, kita akan membincangkan topik sejarah tingkatan 5, bab 9, yaitu 9.2.2, Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa. Malaysia terlibat dalam pertubuhan antarabangsa seperti Commonwealth, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, Pergerakan Negara-Negara Berkecuali NAM, negara-negara selatan ataupun negara dunia ketiga, dan juga Pertubuhan Persidangan Islam OIC. Sekarang kita akan bermula dengan pertubuhan antarabangsa yang disertai oleh Malaysia yang pertama, yaitu Pertubuhan Commonwealth. Commonwealth ditubuhkan pada tahun 1931 dan terdiri daripada 54 buah negara maju dan sedang membangun, yang juga merupakan negara bekas jajahan Britain yang telah merdeka. Sekretariat Commonwealth ditubuhkan pada tahun 1965 dan beribu pejabat di London. Matlamat penubuhan Commonwealth ini adalah membina semangat setia kawan, mewujudkan kerjasama, memelihara keamanan dan kedaulatan, serta menyekat perjuangan Parti Komunis Malaya (PKM). Baiklah, sekarang kita akan meneruskan kepada sumbangan Malaysia dalam pertubuhan Commonwealth. Antara sumbangan Malaysia dalam pertubuhan Commonwealth ialah Malaysia telah menjadi tuan rumah bagi persidangan antarabangsa CHOGM pada tahun 1989. Seterusnya, Malaysia telah memberi sumbangan dalam menentang dasar apartheid di Afrika Selatan dan telah berjaya menghancurkan Sukan Commonwealth pada tahun 1998. Kita teruskan dengan pertubuhan antarabangsa yang disertai oleh Malaysia yang kedua, yaitu Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. PBB ditubuhkan pada tahun 1945 selepas pembubaran Liga Bangsa. Pada asalnya, ibu pejabat PBB terletak di San Francisco, kemudian berpindah ke New York pada tahun 1946. PBB dianggotai 51 buah negara dan meningkat kepada 189 buah negara pada tahun 2002. Malaysia telah menyertai PBB pada tahun 1957, yaitu selepas mencapai kemerdekaan. Baiklah, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menekankan 4 prinsip dalam piagamnya, yaitu menjamin keamanan dan keselamatan dunia, menggalakkan hubungan berbaik-baik antara negara anggota, menyelesaikan masalah antarabangsa, dan juga melindungi hak asasi manusia. Akhir sekali, menjadi pusat bagi mengharmonikan tindakan negara-negara anggota. Baiklah, kita beralih pula kepada sumbangan Malaysia kepada PBB. Sumbangan Malaysia kepada PBB terbahagi kepada 3 aspek, yaitu sumbangan dalam menyelesaikan konflik antarabangsa, sumbangan dari segi ekonomi, dan sumbangan dari segi sosial. Malaysia telah menyumbang dalam menyelesaikan konflik antarabangsa, yaitu pada tahun 1960, Malaysia telah menyertai pasukan pendamai PBB untuk menamatkan perang saudara di Kongo. Seterusnya, pada tahun 1989, Malaysia telah mewakili pasukan pengaman PBB ke Namibia untuk membantu negara tersebut mencapai kemerdekaan. Pada tahun 1990 pula, Malaysia telah menghantar pasukan pemerhati ke sempadan Iran, Iraq, dan Kampuchea, serta pasukan pengaman ke Bosnia. Seterusnya, sumbangan dari segi ekonomi. Malaysia menyumbang dari segi ekonomi dengan menjadi ahli Bank Dunia yang ditubuhkan oleh PBB pada tahun 1945. Seterusnya kita teruskan pula kepada sumbangan Malaysia kepada PBB dari segi sosial. Malaysia telah menyertai beberapa agensi PBB seperti kerjasama dalam bidang perubatan dan kesihatan melalui Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO dan kerjasama dalam bidang sains dan teknologi melalui Pertubuhan Pendidikan dan Budaya Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Selain itu,
Malaysia juga telah menjadi ahli Majlis Keselamatan PBB bagi tahun 1965, 1989 dan 1999. Pertubuhan antarabangsa yang disertai oleh Malaysia yang seterusnya ialah Pergerakan Negara-Negara Berkecuali NAM. NAM ditubuhkan pada bulan September 1961 semasa kemuncak Perang Dingin. Anggota NAM terdiri daripada 113 buah negara yang merupakan negara-negara membangun di Asia, Afrika dan Amerika Syarikat, manakala 16 buah negara sebagai pemerhati dan 28 buah negara merupakan tetamu jemputan. Matlamat utama NAM adalah untuk mengekalkan keamanan dunia tanpa menyokong blok barat atau blok komunis. Malaysia telah menganggotai pertubuhan ini pada tahun 1970, yaitu setelah berlakunya pertukaran dasar luar Malaysia daripada dasar pro-barat dan anti-komunis kepada dasar berbaik-baik dengan negara. Sumbangan Malaysia dalam NAM adalah membuat beberapa usul bagi membela kepentingan negara-negara yang sedang membangun, antaranya isu Palestin, kerjasama ekonomi dan isu benua Antartika. Selain itu, Malaysia juga mengusulkan cadangan bagi menghapuskan dasar apartheid di Afrika Selatan. Seterusnya, pada tahun 1989, Malaysia diberi penghormatan apabila dipilih sebagai naib presiden dalam sidang kemuncak NAM di Belgrade, Yugoslavia. Malaysia juga dilantik sebagai ahli kumpulan 16 yang membincangkan isu kerjasama politik negara anggota. Malaysia menjadi tuan rumah kepada sidang kemuncak NAM yang ke-13 pada tahun 2003, dan sidang kemuncak ini berjaya membawa masuk Timur Leste dan Pulau Catalina ke dalam NAM. Kita beralih pula kepada pertubuhan antarabangsa yang disertai oleh Malaysia yang seterusnya, yaitu negara-negara selatan. Negara-negara selatan juga dikenali sebagai negara dunia ketiga. Negara-negara ini mempunyai banyak persamaan dari segi latar belakang ekonominya dan pernah dijajah oleh kuasa barat. Negara ini masih bergantung kepada negara maju dalam pemasaran bahan mentah kerana negara selatan tidak mempunyai kepakaran dan modal untuk memproses bahan mentah menjadi barangan siap. Pergantungan ini membawa kepada syarat perdagangan yang tidak adil seperti kawalan terhadap harga bahan mentah dan pengenaan kadar faedah yang tinggi terhadap pinjaman yang diberikan. Oleh itu, matlamat kumpulan ini adalah untuk mengatasi harga ekspor bahan-bahan mentah dan meningkatkan kerjasama ekonomi dan teknikal di kalangan negara anggota tanpa bergantung kepada negara-negara maju. Malaysia memainkan peranan yang penting dalam menubuhkan Suruhanjaya Selatan-Selatan kerana idea ini datang dari Tun Dr. Mahathir Mohamad dan strateginya adalah dengan menubuhkan kumpulan 15 atau G15. Antara projek yang dirancang ialah mengadakan kerjasama dalam bidang sains dan teknologi serta penubuhan Pusat Pertukaran Data Pelaburan Perdagangan dan Teknologi Selatan SITTDEC, penubuhan Sistem Keistimewaan Perdagangan Global GSTP dan juga penubuhan kemudahan kredit dan mekanisme kewangan pembiayaan perdagangan. Pertubuhan antarabangsa yang disertai oleh Malaysia yang terakhir ialah Pertubuhan Persidangan Islam OIC. OIC ditubuhkan pada tahun 1971 melalui idea Tunku Abdul Rahman dan berpusat di Jeddah, Arab Saudi. OIC terdiri daripada 57 buah negara dan 3 negara lagi sebagai pemerhati. Baiklah, kita beralih pula kepada matlamat penubuhan OIC. Matlamat penubuhan OIC ialah mengeratkan hubungan sesama negara Islam dalam segala bidang, bersuara dalam satu nada bagi kepentingan umat Islam, mewujudkan perdamaian dalam segala persengketaan antara negara Islam dan memastikan tempat-tempat suci Islam sentiasa dihormati dan tidak dicemari. Kita masuk pula kepada sumbangan Malaysia kepada OIC. Tunku Abdul Rahman dilantik sebagai Setiausaha Agung OIC yang pertama. Seterusnya, Malaysia menjadi pengantara dalam menyelesaikan peperangan Iran-Iraq.
Malaysia juga telah menyokong rakyat Palestin dalam mendapatkan semula tanah mereka daripada Israel. Di samping itu, pada tahun 1974 dan tahun 2003, Malaysia telah menjadi tuan rumah persidangan OIC. Yang terakhir, Malaysia telah menganjurkan persidangan menentang pengganas pada tahun 2002.